Salam sejahtera bersama saya Nebrin Majid dalam 15 Minit MMTV, edisi 15 September 2023. Kita ke berita utama. Laporan khas nahas pesawat ringan jenis Beechcraft Premier One di Elmina Shah Alam dilaporkan bakal selesai selewat-lewatnya pada Ogos tahun hadapan. Kementerian Pengangkutan MOT dalam sebuah kenyataan memaklumkan ia selaras dengan Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO Annex 13 yang memperuntukkan tempoh 12 bulan dari kemalangan tersebut untuk melengkapkan dokumen berkenaan. Katanya MOT telah menerima laporan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dan laporan itu memenuhi standard Annex 13 kepada Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO Annex 13 yang memerlukan penyediaan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada insiden tersebut. Dalam hal itu, kedua-dua juruterbang pesawat tersebut turut dimaklumkan tidak mempunyai sebarang masalah perubatan serius berdasarkan sejarah kesihatan dan pemeriksaan fizikal. Susulan itu, Kementerian Pengangkutan mendapati faktor kesihatan diketepikan sebagai punca nahas itu berlaku memandangkan kedua-dua juruterbang itu juga mendapat rehat yang cukup sebelum penerbangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa sejuta naskah Al-Quran telah diedarkan manakala 15,000 lagi diedarkan ke Sweden sebagai usaha memartabatkan umat dan negara. Tambahnya, inisiatif percetakan dan pengedaran tersebut merupakan sebuah gagasan penting kerajaan Madani dalam memberi makna kepada penghayatan Islam. Beliau yang berucap pada Majlis Pengantaran 3 buah kontena Al-Quran sempena Solidariti Wakaf Sejuta Naskah Al-Quran berlangsung di Kompleks Nasyurul Quran Prison 15 Putrajaya hari ini, yakin inisiatif tersebut mampu meningkatkan kefahaman dalam kalangan umat Islam dan bukan Islam. Program hari ini membabitkan penghantaran 30,000 naskah Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan Cina ke Australia, Kanada dan United Kingdom. Dalam perkembangan lain, Anwar turut memaklumkan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN masih terbuka susulan pemergian penyandangnya Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub dan sebarang cadangan nama calon bagi menjawat jawatan berkenaan boleh dikemukakan kepada beliau. Polis menolak notis pemakluman pengajur Himpunan Selamatkan Malaysia kerana maklumat yang dikemukakan tidak lengkap. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, pengajur tidak menepati syarat mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Jelasnya, selain tidak menyatakan nama pengajur, butiran penting seperti lokasi tempat berhimpun juga turut tiada. Ketika ditanya mengenai perhimpunan balas oleh satu kumpulan dikenali baju merah, Muhammad Suhaili berkata semua pihak yang ingin berhimpun harus menyerahkan notis pemakluman kepada polis 5 hari sebelum berhimpun. Muhammad Suhaili berkata ketiadaan sebarang pengesahan yang jelas dari pengajur boleh membawa kepada pelbagai masalah termasuk kesulitan kepada pengguna jalan raya dan orang awam. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyifatkan tindakan memilih tanggal 16 September ini untuk mengadakan Himpunan Aman Selamatkan Malaysia sebagai tidak menghormati sambutan Hari Malaysia. Beliau berkata pemilihan tarikh itu jelas menunjukkan rasa tidak hormat terhadap amalan hidup toleransi dan perpaduan antara kaum dan agama di negara ini. Kes pecah amanah harta kerajaan Malaysia berjumlah 6.6 bilion ringgit yang dihadapi oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Serigar Abdullah akan mula dibicarakan bermula Jun 2024. Kes itu akan dibicarakan setiap hari kecuali hari Jumaat dan cuti umum bermula 4 Jun dan akan berlanjutan sehingga 30 Julai 2024. Tarikh-tarikh tersebut ditetapkan selepas pihak pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi memohon kes dibicarakan bermula tahun depan. Peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Najib dan Peguam bela Datuk K. Kumara Endran yang mewakili Muhammad Irwan memaklumkan mahkamah bahawa mereka telah menghantar representasi kedua pada 9 Ogos lalu. Pada 25 Oktober 2018, Najib dan Muhammad Irwan mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah 6.6 bilion ringgit berkaitan bayaran terhadap International Petroleum Investment Company IPC.
Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kerajaan akan menggunakan sistem kad untuk menyalurkan subsidi bersasar bagi memastikan hanya kumpulan atau industri yang berkelayakan saja akan mendapat manfaat daripadanya. Kaedah itu mampu menjimatkan perbelanjaan subsidi di samping mengawal ketirisan yang merekodkan jumlah 10 bilion ringgit pada tahun lalu akibat penyelewengan. Langkah penyasaran subsidi tersebut adalah sebahagian daripada tindakan radikal yang digariskan melalui model reformasi ekonomi di bawah kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lalu. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, pada permulaan sistem kad fleet akan dilaksanakan bagi kawalan diesel bersubsidi terutama kepada industri pengangkutan tertentu bagi mengurangkan risiko ketirisan dan penyelewangan bahan api itu. Rafizi berkata sistem kad ini akan dilaksanakan pada awal tahun depan dan kerajaan boleh mula menarik semula subsidi diesel itu secara berkala apabila tempoh pelaksanaan mekanisme itu berjaya. Jelas beliau lagi, kerajaan akan menyemak semula harga diesel dan skim subsidi itu bagi menutup jurang harga supaya tanggungan subsidi itu tidak terlalu tinggi sekaligus dapat menjimatkan subsidi pukal dan memastikan penyaluran bantuan itu dialihkan kepada penerima berkelayakan. Ujar rintis sistem pembayaran terbuka SPT untuk kutipan menggunakan kad debit, kad kredit atau kad prabayar kini dilaksanakan di Lebuh Raya Koridor God 3 GCE dan Lebuh Raya Pertingkat Ampang Kuala Lumpur Agli. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Projek Lintasan Kota Holding Sdn Berhad Prolintas, Datuk Muhammad Azlan Abdullah berkata alternatif baru pembayaran tol itu boleh digunakan oleh pengguna kenderaan kelas 1 kereta di lorong yang telah dikenal pasti dengan papan tanda khas pada gantri. Ujarnya sistem itu mula dijalankan di ketiga-tiga plaza tol Lebuh Raya GCE iaitu Plaza Tol Bukit Jelutong, Plaza Tol Elmina dan Plaza Tol Lagong bermula Rabu manakala Plaza Tol Datuk Keramat, Lebuh Raya Agli sudah menerima pembayaran tol baru itu sejak 9 September lalu. Tamanya satu lorong disediakan di setiap plaza tol untuk proses percubaan. Sistem itu selaras dengan piawaian yang ditetapkan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Malah keadaan ini sebagai tambahan untuk kaedah pembayaran sedia ada seperti kad Touch and Go, Smart Tag dan identifikasi frekuensi radio RFID. Menurutnya lagi, inisiatif ini dijangka menyediakan kemudahan dan fleksibiliti untuk pengguna lebuh raya di plaza tol dengan lebih banyak pilihan pembayaran. Berita luar negara, pembentangan mengenai objek yang tidak dikenali UFO di Kongres Mexico yang melibatkan sisa tubuh makhluk asing telah menerima kecaman di peringkat antarabangsa kerana didakwa hanya sebuah penipuan. Wartawan dan penyokong tegar UFO Jaime Maussan mempamerkan dua tubuh kecil yang memiliki 3 jari di setiap tangan dan kepalanya yang memanjang selain mendakwa bahawa objek berkenaan ditemui di Peru pada tahun 2017 namun tiada kaitan dengan kehidupan di bumi. Tambah Maussan lagi, spesimen tersebut ditemui berhampiran garis naskah berubah di Peru dan telah diuji tarik karbon oleh Universiti Kebangsaan Autonomous Mexico. Dalam pada itu, menurut sebuah laporan tempatan, spesimen berkenaan dianggarkan berusia kira-kira 1000 tahun. Seorang konduktor bas pitam selepas menghidu bau buah durian yang dibawa penumpang dalam insiden yang turut menyebabkan kenderaan pengangkutan awam itu mengalami kelewatan kemarin. Kusama Sri Song menerusi hantaran di laman Facebook pada 8 September lalu berkata dia sukar bernafas dan pingsan selepas menghidu aroma raja buah itu. Katanya situasi tersebut berlaku kerana dia ala pada durian. Tambahnya lagi, selepas menyedari penumpang tersebut membawa durian, dia menegurnya kerana buah durian dilarang dalam pengangkutan awam di Thailand.
Berdasarkan gambar yang dikongsikan, Kusama dilihat terbaring di atas tempat duduk bas sambil dibantu oleh 2 individu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita Ekonomi Expo Halal Malaysia 2023 yang berlangsung selama 3 hari pada awal bulan ini di Pusat Pameran Persidangan dan Pameran Mines Sungai Besi telah berjaya menjana transaksi dagangan runcit sehingga RM4 juta. Program anjuran HQC, Commerce Sdn Bhd HQC dengan gabungan bersama Dewan Perniagaan Islam Malaysia itu bertujuan untuk menyediakan platform terbaik kepada semua perusahaan bersaiz kecil, swasta dan juga dari luar negara memperagakan produk dan perkhidmatan di bawah satu bumbung. Ketua Pegawai Eksekutif HQC, Datuk Khairul Syahril Hamzah berkata, Expo ini memiliki keunikannya tersendiri kerana ia terbuka kepada perusahaan dan syarikat yang belum memiliki sijil halal. Mengulas lanjut, Khairul menambah sebanyak 123 syarikat dan organisasi daripada pelbagai sektor yang turut disertai oleh kira-kira 40 delegasi perniagaan dari Indonesia, Myanmar, Filipina dan Vietnam sebagai usaha mereka membuka peluang menjalin usaha sama dengan perniagaan tempatan. Laporan pasaran harta separuh pertama 1H 2023 melaporkan sebanyak 26,286 kediaman bernilai 18.3 bilion ringgit tidak terjual di seluruh negara pada 6 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata angka tersebut bagaimanapun menunjukkan penurunan dari segi jumlah dan nilai masing-masing sebanyak 5.3% dan 0.6% berbanding separuh tahun kedua 2022. Katanya Johor kekal merekodkan bilangan kediaman tidak terjual tertinggi sebanyak 4,717 unit, diikuti Selangor berjumlah 4,307 unit dengan nilai lebih 4 bilion ringgit. Ahmad memberitahu prestasi pasaran hartanah negara pada separuh tahun pertama 2023 adalah stabil dengan lebih 184,000 transaksi direkodkan bernilai 85.37 bilion ringgit. Menurut beliau, ia penurunan sebanyak 2.1% dari segi bilangan namun peningkatan sebanyak 1.1% dari segi nilai berbanding tempoh sama tahun lalu. Beralih ke berita sukan, pengendali skuad bawah 23 negara Ella Varasan enggan melayan sebarang kritikan peminat bola sepak termasuk ada pihak yang mendesaknya supaya melepaskan jawatan sebagai jurulatih pasukan Harimau Muda. Sebaliknya, bekas pengendali Felda United, Bidar MFC, Public Bank Melaka dan Sarawak United itu kekal dengan pendiriannya dalam pembangunan pasukan bakal memulakan masa membina skuad lebih baik. Di sebalik kejayaan pasukan Harimau Muda layak ke pusingan akhir Piala Asia bawah 23 tahun depan, masih ada suara sumbang yang mengatakan anak-anak buah Ella Varasan hanya bernasib baik untuk layak selaku 4 naib juara terbaik. Pada masa sama, Ella Varasan yang juga pembantu kepada pengendali skuad senior Kim Pan-gon tetap percaya dirinya dan barisan kejurulatihan lain masih ada kualiti untuk membantu pasukan menjadi lebih baik. Polis Spanyol menahan 3 pemain bola sepak Spanyol Real Madrid atas dakwaan mengedarkan klip video seks yang memaparkan seorang remaja bawah umur. Kes itu berpunca daripada aduan yang dibuat oleh ibu kepada mangsa yang berusia 16 tahun di Kepulauan Canary berhubung rakaman video tersebut. Menurut pihak polis, walaupun hubungan seks itu dilakukan atas dasar suka, mangsa memaklumkan bahawa rakaman video pada bulan Jun lalu itu dibuat tanpa persetujuannya dan dia hanya mengetahui tentang perkara tersebut baru-baru ini. Polis menambah ketiga-tiga pemain itu ditahan di kompleks sukan Real Madrid manakala pemain keempat sedang disiasat. Seorang daripada mereka yang ditahan ialah pemain simpanan dan 2 lagi bermain untuk pasukan ketiga. Bagaimanapun, identiti pemain-pemain tersebut tidak didedahkan dan telah dibebaskan susulan keputusan mahkamah.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 16 September 2023. Jangan lupa dapatkan apa utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat seluruh rakyat Malaysia. Semoga sambutan kali ini menyemarakkan semangat kita untuk terus bersatu padu dan kekal harmoni. Sekian sahaja daripada saya Evelyn Majid. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.